Assalamualaikum, ini adalah kerja lapangan geografi daripada kami, Nura Aina dan Zara Erina. Penghargaan. Pertama sekali, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kami sempat menyiapkan kerja lapangan geografi kami ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua individu yang telah membantu kami melaksanakan kerja kami ini secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Hafizah selaku guru mata pelajaran ini atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau kepada kami. Buat semua kawan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan mereka. Kami juga memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan dalam tugasan kami ini. Pendahuluan. Kami menjalankan kajian ini bagi memenuhi keperluan kerja lapangan geografi tingkatan 1. Kajian yang kami jalankan ialah berkaitan dengan sisa domestik yang terdapat di Bukit Bendera. Tempoh masa yang diberi untuk menyiapkan kerja ini ialah beberapa minggu. Kami telah menggunakan tempoh masa 2 minggu yang pertama untuk mencari maklumat dan 2 minggu yang seterusnya untuk membuat hasil kajian. Kami membuat kajian ini untuk mengetahui jenis-jenis sisa domestik, masalah-masalah yang dihadapi akibat sisa domestik yang tidak sistematik dan cara mengatasinya. Kawasan kajian. Bukit Bendera merupakan sebuah kawasan parlimen di negeri Pulau Pinang, negara Malaysia. Berada pada ketinggian 830 meter di atas Georgetown, puncak Bukit Bendera mempunyai suhu yang dingin dan panorama yang mengasyikkan. Objektif kajian. Dalam membuat kajian tentang sisa domestik yang telah dihadapi akibat pengurusan sisa domestik yang tidak sistematik di Bukit Bendera, terdapat 3 objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini, iaitu menjelaskan maksud sisa domestik, menerangkan jenis sisa domestik yang terdapat di Bukit Bendera, mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah yang terjadi akibat pengurusan sisa domestik yang tidak sistematik. Kaedah kajian. Nombor 1. Rujukan. Kami membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat takrifan dan sisa domestik dengan merujuk beberapa pengumpulan data seperti pemerhatian dan carian internet. Nombor 2. Pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemeroleh ubah penyelidikan. Melalui pemerhatian, penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemeroleh ubah yang telah dikenal pasti. Nombor 3. Soal selidik. Kami membuat soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada responden dan telah mengedarkan beberapa borang soal selidik menggunakan aplikasi Google Form. Maksud sisa domestik. Sisa domestik merupakan bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Sisa buangan toksik pula seperti minyak masak, lebihan racun rumpai atau serangga dan hampas organik. Sisa domestik terdiri daripada sisa pebejan dan sisa cecair. Sisa domestik dapat dikelaskan kepada bahan organik dan bahan bukan organik. Kebanyakan sisa domestik berpunca daripada aktiviti harian manusia dan bencana alam selebihnya daripada tindak balas semula jadi alam sekitar. Jenis-jenis sisa domestik. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat beberapa jenis sisa domestik di Bukit Bendera. Antaranya ialah 1. Sisa makanan. Sisa makanan datang daripada lebihan makanan yang dimakan pengunjung Bukit Bendera. Nombor 2. Plastik. Pembuangan sisa plastik pula datang dari hasil kilang yang berdekatan dengan Bukit Bendera. Nombor 3. Kaca. Kaca datang daripada bahan pepejar yang dibuang seperti botol minuman yang dibuang sesuka hati oleh masyarakat di Bukit Bendera. Sisa kebun. Sisa kebun di Bukit Bendera dibiarkan berlonggokan dan tidak dikutip telah membuatkan berlakunya pencemaran tanah. Kesan-kesan. Pencemaran udara dan air. Pencemaran ini sering berlaku di sekitar kawasan Bukit Bendera. Hal ini demikian kerana penduduk di kawasan ini sering membuang sampah ke dalam longkang. Apabila hujan turun, sampah ini akan dibawa air hujan masuk ke dalam sungai berhampiran. Keadaan ini menyebabkan Bukit Bendera tercemar. Airnya yang dulu jernih
ini bertukar menjadi keruh dan berbau busuk. Berdasarkan soal selidik, beberapa orang responden bersetuju dengan kesan ini. Wabak penyakit. Sisa pembuangan sampah yang berlonggokkan menjadi penularan wabak penyakit yang disebabkan oleh haiwan seperti nyamuk, lalat dan tikus. Antara penyakitnya ialah demam denggi, demam malaria, hantavirus dan jangkitan bakteria. Peningkatan kos penyelenggaraan. Pertambahan sisa domestik meningkatkan kos penyelenggaraan oleh pihak berkuasa tempatan termasuk kos tapak perlupusan, baik pulih, kemusnahan dan gaji pekerja pembersihan. Longkang tersumbat. Longkang tersumbat akan menyebabkan berlakunya banjir kilat yang teruk. Justeru memerlukan alat penyadut lumpur dan sampah untuk melancarkan kembali aliran longkang. Cadangan mengatasi kesan negatif. Bagi mengurangkan masalah akibat pembuangan sisa domestik yang tidak teratur, terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat. Antaranya ialah 1. Mengita semula barang. Nur Aini binti Sehari, 47 tahun yang tinggal di Bandar Seri Astana, Sungai Petani. Dalam temu bual yang telah dijalankan, beliau memberitahu salah satu cadangan yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah sisa domestik ini ialah dengan mengita semula barang tidak terpakai. Nombor 2. Mengadakan kempen kebersihan. Afifah Hanan binti Muhammad Zulkifli, 20 tahun yang tinggal di Bukit Sentiasa, Rawang, Selangor. Dalam temu bual yang telah dijalankan, beliau memberitahu salah satu cadangan yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah sisa domestik ini ialah dengan mengadakan kempen atau ceramah kebersihan dan alam sekitar. Nombor 3. Menguatkuasa undang-undang. Nur Amani Kristina binti Muhammad Yunus, 13 tahun, yang tinggal di Bagal Jemal, Pulau Pinang. Dalam temu bual yang telah dijalankan, beliau memberitahu salah satu cadangan yang boleh mengatasi masalah sisa domestik ini ialah dengan lebih perketatan dan penguatkuasaan undang-undang. Rumusan. Kami telah membuat kajian ini di Bukit Bendera mengenai sisa domestik dan masalah yang dihadapi akibat pengurusan sisa domestik yang tidak sistematik. Kami dapati punca pengurusan sisa domestik yang tidak sistematik di kawasan ini ialah disebabkan oleh pengunjung Bukit Bendera yang tidak mengambil berat akan kebersihan alam sekitar. Sebagai pengunjung Bukit Bendera, kami merasa sedikit kecewa kerana terdapat banyak sisa domestik di persekitaran. Kerjasama antara pengunjung Bukit Bendera dan pihak kerajaan agar dapat mengurangkan sisa domestik di Bukit Bendera. Lampiran. Rujukan. Sekian, terima kasih.